今天想要分享的就是关于这个，丝绸的丝tentang sutra. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang radikal dari aksara S, yaitu yang berarti sutra. 那我们现在先从经文创世纪第20章第33节，亚伯拉罕在别是巴栽上一棵垂丝柳树，又在那里求告耶和华永生神的名。在这里呢，我们看到这个垂丝柳树，它就是一个树的那个名称。di sini kita lihat untuk itu bisa berarti kalau di sini 垂丝柳树 itu sebuah jenis pohon gitu ya. Kalau di Alkitab itu bahasa Indonesianya pohon tamariska. 我们再看这个怎么组成词的，在诗篇150篇第4节，击鼓跳舞赞美他，用丝弦的乐器和箫的声音赞美他。好，在这里呢，就是丝弦的乐器，丝弦 itu bisa artinya 丝弦的乐器，乐器 itu alat musik. 丝弦 jadi yang berdawai gitu ya, yang ada senarnya. Nah, 在印尼语圣经呢，它就写成 kecapi。然后在撒加利亚第7章第5节，你要宣告国内的众民和祭司说：你们这70年在5月、7月进食悲哀，岂是丝毫向我进食吗？在这里呢，这个丝毫就是松咕松咕，松咕松咕，丝毫就是一丝一毫，那个丝毫 sama sekali，sedikit pun gitu ya，丝毫 sungguh-sungguh。好，那么现在呢，我们看这个"丝"字的来源。Kita lihat asal mulanya aksara"s" ini。"s" 为汉语一级通用规范汉字常用字，jadi dia adalah aksara yang sering digunakan。此字始建于商代甲骨文dan dia ditemukan pada zaman dinasti Shang dengan jenis huruf 甲骨文，其古字形像两束扎起来的丝的形状dan bentuknya itu di dalam aksara kunonya itu seperti dua ikat benang sutra itu yang disatukan ya. Jadi dia ada satu 两束，jadi 两束然后扎起来。丝本意指残吐出的像线的东西。Jadi makna awal "s" ini adalah benda yang dikeluarkan oleh yang dipintal oleh ulat sutra tersebut gitu ya, yang bentuknya itu seperti siang gitu ya, seperti benang. 是织绸缎等的原料，jadi dia sebagai bahan mentahnya untuk menenun kain sutra atau 绸缎 itu bisa kain sutra atau satin。那么这个就是它的字的演变。现在我们用的是这个，这个是繁体字。Jadi yang kita pakai, yang kita kenal itu hurufnya yang ini. Nah, kalau yang ini itu aksara tradisional. Kalau ini kan aksara simpelnya. 好，然后呢，这个丝引申为丝制品，如丝绸。Kemudian dari makna awalnya itu dia meluas menjadi benda yang ditenun oleh sutra tersebut, yaitu 丝绸 kain sutra. Ya.
暗指像蚕丝一样的细线或其他极细的东西。Kemudian menjadi lebih luas lagi, menunjukkan arti sesuatu benda yang dia itu tipis seperti benang atau juga yang uh, seperti sutra gitu. Jadi seperti benang yang tipis ya. Jadi kalau misalnya se itu bisa menunjuk kepada 比如说丝线铜丝 benang sutra atau kawat tembaga ya. 又比喻极小或极少的量 bisa juga berarti lagi sesuatu ukuran yang kecil atau volume yang maksudnya sedikit gitu ya, jumlah yang sedikit. 又特指琴、瑟、琵琶等弦乐器，因其弦古代常以蚕丝为之，故称。Jadi bisa juga dia khusus berarti atau menunjuk kepada alat-alat musik berdawai. Jadi yang bersenar gitu seperti qin, se, pipa. Karena zaman dulu dawainya tersebut, senarnya tersebut ya terbuatnya dari sanse, terbuat dari benang sutra ini. Jadi makanya itulah awal asal usulnya mengapa bisa disebut menunjuk secara khusus alat musik berdawai. 好，然后我们看这个绞丝旁. Jadi namanya kalau jadi radikal itu 绞丝旁. Kalau 我们如果在词典里看的话，绞丝旁这个部首呢，这个丝的部首，它可以是分成两组。Jadi kalau lihat di kamus itu ada yang dibagi, ada yang tidak. Jadi ada yang dibagi kalau radikal radikal se itu ada dua kelompok. Ada juga yang tidak, jadi disatukan. Nah, 这个丝它也叫密，独体字指蚕丝、细丝等。Jadi kalau dia secara sebagai satu aksara tunggal, dia memiliki artinya itu ulat sutra. Uh, 蚕丝, jadi maksudnya sutranya sisi gitu ya, sutranya. 做部首有如下功能. Ketika dia menjadi radikal, ada beberapa fungsinya. 那在这里呢，今天的课呢，我是会有的部分呢，我会略讲，有的部分我会细讲。Jadi ada di dalam pelajaran hari ini akan ada yang secara singkat saja saya bagikan dan ada yang nanti secara detail diartikan. 那大家在课下呢，如果收到了这个资料呢，可以在词典里面找它的字。Jadi nanti setelah bahannya dibagikan bisa lihat gitu ya, dicari ini bacanya apa, artinya apa. 作为功能辩题构成会意字或重形字. Jadi kalau di sini untuk radikalnya kalau yang berbentuk ini dia bisa berfungsinya itu kalau sebagai dalam fungsinya untuk menyusun struktur katanya itu bisa jadi aksara ideograf gabungan 会意字 atau juga 重形字，重形字就好像这个。那在这里呢，我就讲一个字的意思吧。就比如说这个锁，锁 ini makna awalnya adalah tali yang besar
yang tebal gitu，粗大的绳子作为功能变体，充当形旁类化符号。Nah, kemudian dia juga bisa fungsinya itu sebagai uh, bagian untuk mengklasifikasi kategori kelompok gitu ya. Dan juga dia sebagai penanda bentuknya. Nah, yang kelompok pertama itu 表示蚕丝或其他纤维之属 bisa termasuk di dalam kelompok serat benang sutra atau serat lainnya gitu ya, serat sutra atau serat lainnya. 比如说这个絮啊，絮，这个就是粗丝棉. Jadi dia artinya itu kalau 絮 itu awalnya itu kapas. 絮这个素 itu bisa artinya kalau sekarang itu kan unsur ya, unsur terkecil misalnya. 它就是本色的丝绸, jadi kain sutra dengan warna dasar. 然后第二组，我们看这个第二类 kita lihat untuk yang kedua, 表示丝质或纤维制品. Jadi ini bahan bahan tenunannya, gitu ya. Bahan tenunannya. 这个读券, yang ini bacanya 券. Tali untuk mengikat lengan baju. 束绣的绳。戒指、纤维制作的细长的绳索等事物。Lalu untuk kategori yang ketiga itu sesuatu yang karena hasil dari benda yang dibuat oleh serat ini tipis, panjang gitu ya. Jadi dia menunjukkan sesuatu hal. Gitu. 比如说这个米，米 itu 也是一个绳子的名字，拴牛的缰绳, jadi tali untuk kendali gitu ya. 然后戒指紊乱，如这个紊 Jadi kalau yang ini, yang keempat, dia meminjam arti dari keadaan wen itu artinya adalah benang sutranya yang kusut itu loh, yang kacau. Jadi wen luan itu artinya kacau balau. Jadi karena wen sendiri makna awalnya adalah kusut, 本意思乱的意思. Jadi kalau benang kusut gitu ya, wen, benang sutra kusutnya itu. Jadi dipinjam artinya untuk menunjukkan arti wen luan, arti kacau. 表示与纤维或布帛有关. Nah, ini yang berhubungan dengan kain. Tapi kalau sekarang itu artinya warna gitu ya. 紫色，这个也是像艾草或者艾蒿的那个颜色，深绿色。然后我们看这个绞丝旁呢是这个密的复形部首。Jadi kalau yang ini dia merupakan bentuk tambahan untuk radikal sutra ini. 现代汉语中这个绞丝旁只能做部首，不能独立成字。Jadi di dalam kamus Mandarin modern
radikal radikal sutra ini hanya boleh, yang bentuknya seperti ini hanya boleh dipakai sebagai radikal. Tidak bisa berdiri sendiri menjadi sebuah aksara. 好，它的作用呢，就好像以下的这个事项，作为这个诗的结构变体，构成会意字，dia juga bisa membentuk aksara ideograf gabungan。比如说这个读随 ini juga artinya kalau makna awalnya adalah tali yang diikatkan di kereta, di kendaraan。就是古人在上车的时候呢，弯在手中，以防摔倒。Jadi tali yang ada di kereta yang untuk orang kalau naik kereta itu pegang gitu supaya dia tidak jatuh. 然后呢，作为功能变体，充当形旁类化符号。Jadi fungsinya sama seperti yang tadi, hanya pengelompokannya itu yang lebih banyak ya. Dia juga sebagai penanda bentuk dan juga sebagai eh, fungsinya itu untuk mengklasifikasi. Nah, 我们看第一组 yang untuk kelompok pertama 表示蚕丝或纤维之属. Nah, ini yang menunjukkan artinya itu serat, gitu ya. Kelompok dari serat-serat. Nah, 我们看这个纯，这个纯呢，它的本意就是蚕丝。jadi 纯 ini makna awalnya juga adalah serat itu sutra gitu ya, 蚕丝。好，那我们再看表示蚕丝或纤维织品之属。Nah, ini bahan yang maksudnya buatan hasil tenunan daripada serat sutra atau serat lainnya. Nah, 我们看这个组，我们一般会说第一组、第二组是吧？这个组呢，它的这个本意就是嗯，也是一种丝带。Jadi zu itu juga artinya itu bisa yang namanya tali juga gitu ya. 古人用来系培育或印章的宽丝带。Jadi kalau zaman dulu itu kan suka suka mengikatkan 培育 gitu ya, giok untuk di pinggangnya atau di sakunya itu. Nah, ini adalah talinya gitu, yang dibuat untuk berbentuk talinya untuk mengikatkannya gitu. 我们再看这个表示与蚕丝或纤维织品布帛的有关系的事物或现象。Jadi kalau ini hal-hal atau keadaan yang berhubungan dengan kain-kain hasil buatan daripada serat sutra ini atau serat lainnya. Nah, 这个呢我们就很熟悉了，是吧？就是红绿，然后这个也是读酱，也是深红的意思。Jadi kalau sekarang ini kita kenalnya ini warna gitu ya. 绿本身本意也是绿色，红大红的意思。酱就是好，第四类表示绳线等细长的线等纤维制品。Kalau ini adalah
benda-benda buat yang dihasilkan oleh serat-serat ini yang bentuknya itu tipis dan panjang gitu ya. Tali tipis panjang. Bisa bisa seperti itu sebutannya. Nah, 我们看一个这个围，这个围呢，就是系在车盖上的绳索tali yang diikatkan di penutup kendaraan gitu ya, penutup kereta. 这个围。好，然后这个表示蚕丝或纤维制品之属，yang ini adalah termasuk benda hasil tenunannya gitu ya. Nah, 我们看这个级，我们熟悉的就是等级嘛。那它的本意就是丝的等级，tingkatan daripada maksudnya seperti kualitas sutranya gitu ya. 丝的等级啊。然后这个我们再看一个结，用绳子打结或编织。Jadi J itu seperti simpul gitu ya. 中国结 simpul。好，然后第六组呢，因纤维细长而戒指延续，karena serat itu kan panjang, makanya arti dari arti huruf-huruf ini dipinjam untuk menunjukkan arti 延续 berkelanjutan atau berkesinambungan。这个大家都熟悉嘛？这个继续，那我说这个少，它这个少呢的意思就是接续、继承。少 ini makna awalnya adalah meneruskan atau mewarisi 这个少。好，然后这个表示服装之属，bagian daripada kelompoknya pakaian. Yin 服装是纤维制作的，karena pakaian itu juga terbuat dari serat-serat ini kan. Nah, 这个读裤，套裤。Jadi 裤 itu artinya adalah kalau cari di kamus itu dia ada artinya tauku. Tauku itu sarung yang dipakaikan, disarungkan, maksudnya kaki celana yang disarungkan pada celana. Jadi kalau ada lagi istilahnya itu sarung betis. Jadi dia disarungkannya pada celana. 好，这个就是关于绞丝旁。好，那我们就进入这个汉字，这个只有一小部分。Ini hanya sebagian daripada aksara yang memakai radikal 丝绞丝旁的一些汉字。那么我在这里呢，想分享3个字，就是我们会经常看到的，也会可能就是会经常读的这个字。首先第一个呢就是约，这个约字kita akan lihat hari ini 3 aksara yang biasa mungkin kita akan sering lihat, sering baca. Yang pertama adalah 约啊，这个约在现代汉语中呢有9个意思。Di dalam kamus bahasa Mandarin modern itu ada 9 artinya. 第一个呢就是提出或商量需要共同遵守的事。Jadi arti yang pertama itu mengajukan atau
berunding gitu ya, 商量 dan membuat janji. 我们经常会听到预约 membuat janji 或者约定 berjanji atau setuju。第二个意思呢，就是邀请 mengundang atau meminta 特约 jadi diundang secara khusus atau secara khusus mengundang 某某人 gitu ya 特约。第三个意思，约定的是共同订立，需要共同遵守的条文。Kalau yang arti yang ketiga itu hal yang sudah dirundingkan lalu ditetapkan. Jadi menjadi 条约 perjanjian, 合约 persetujuan. Ya. 好，然后第四个意思，限制使不越出范围 jadi membatasi atau mengekang supaya tidak keluar dari batas. Jadi membatasi. Nah, 比如说约束 artinya membatasi. 第五个意思呢是减省 artinya hemat gitu ya atau irit. 比如说我们一般会说节约用水，节约 hemat gitu ya. Jadi tidak boros gitu ya. 第六个意思呢是简单、简要、sederhana atau ringkas。第七个意思是大概、大约，biasa kan suka dengar 大约多少多少，jadi kira-kira gitu ya，kurang lebih。然后也可以说约计，yang ini jadi kata keterangan 副词，约计 kira-kira jumlahnya gitu。第九个意思呢，就是约分，约分是数学的一些术语，istilah matematika yang artinya penyederhanaan pecahan。比如说5/10可以约分成1/2。Jadi seperti 5/10 disederhanakan menjadi 1/2，约分。这个就是约所有的就是在现代汉语词典我们可以找到的意思。那么我们会经常读的就是在圣经里面呢，就是第一个词呢，就经常读的或者听到的也是说的旧约 perjanjian lama 啊，约条约。dengan 约 perjanjian，所以旧约 perjanjian lama，然后新约 perjanjian baru，还有立约 mengadakan perjanjian。好，这个是第一个词和词组。那我们看第二个经，这个经有12个意思。经 itu ada 12 arti gitu ya。当然就是有的可能我们也刚刚听过的原来经是这个意思，也有含有这个意思。这个经就读 cara baca untuk zaman dulu itu ada dibaca tonnya 4 jing yang artinya itu menyusun benang untuk membentuk lungsin. Jadi benang yang secara vertikal. Jadi waktu maksudnya menenun kain itu kan benangnya ada yang vertikal. Nah, itu jing gitu sebutannya. 然后第二个呢是，可能就是经常听
古装里面古装中医中医一般会说，kalau dalam pengobatan tradisional China itu sering dipakai gitu istilahnya cingmai. Jadi kalau di kamus bahasa Indonesia artinya meridian. Saluran pokok yang dilalui energi vital dalam tubuh manusia，这个就是经常就是在中医里面会用到的词。然后经度 untuk uh, apa itu namanya bujur, bujur timur, bujur barat gitu ya. Dongjing, Xijing，然后也有治理的意思，精英的意思治理 itu mengatur atau juga 精英 mengerjakan atau melakukan. 所以说我们会听到经商 berdagang gitu ya, 经商。哦，然后第六个是对，这个第5个是历久不变的、正常的，jadi secara tetap atau konstan，经常 sering。然后呢是这个经典，经 ini juga bisa punya arti 经典 yang artinya kitab agama yang pokok。哦，我们经常会听圣经，然后也有佛经，就是这个经。Jadi经 itu artinya sendiri juga kitab, kitab malah ditulisnya itu kitab agama yang pokok, gitu ya, 经典。然后是古代图书四部分类法，yang ini sebutan untuk zaman dulu itu jenis-jenis jenis-jenis untuk tusu itu buku atau penulisan gitu ya. Jadi ada jing, ada shi, ada zi, ada ji, ya, jing. 然后呢，也有就是yang bisa berarti itu haid atau datang bulan. 然后经过 melalui lewat atau mengalami 经过经历是吧？然后是经受，经受 itu artinya tahan atau menahan，经得起考验，tahan uji 呀。好，然后也是可以用来做人的姓名呀，dipakai juga untuk marga。好，那么在圣经里面我们会看到第一个就是圣经呀，untuk Alkitab 呀，然后经文ayat。经文经节，一般我们都会这样说，是吧？ayat Alkitab gitu ya，ayat 经文圣经。好的，那第三个字就是这个，刚才我已经提到的这个，它的本意是蚕丝。Jadi makna awalnya juga dia artinya adalah ulat sutra gitu ya。那这个唇，如果看古代汉语词典呢，它有很多读音。Dia bukan hanya dibaca 唇，但是在这里我要讲的、分享的只有唇的这个读音。Jadi dia ada banyak bunyi bisa dicari juga di kamus. Nah, yang hari ini saya bawakan yang dibaca 唇。这个纯呢，就有纯净的意思，ada arti murni atau bersih。比如说，水质很纯，kualitas air ini sangat murni, sangat bersih，就是没有含其他的矿物什么含没有含其他的矿物的其他类型醇。
然后也是单纯的意思，artinya murni，动机不纯。Bisa artinya itu ini motivasinya 不纯 tidak murni ini, tidak tulus ini ya, 动机不纯. Biasanya sering dipakai untuk menunjukkan arti murni ya, 纯。还有呢是纯熟，纯熟 bisa yang artinya 纯熟nya ini terampil atau mahir. 比如说这个功夫不纯还得练. Jadi keterampilan yang dikuasai ini belum mahir, harus masih harus terus latihan, 还得练这个功夫不纯。然后呢是纯粹，纯粹的意思呢，这个限于用在少数几个单音节动词前面。Ini hanya dipakai di kata-kata tertentu，比如说纯属个人私事。Jadi benar-benar. Kalau di sini benar-benar termasuk个人个人私事 hal pribadi, hal pribadi gitu, benar-benar. 纯属 benar-benar, sungguh-sungguh. Di sini artinya untuk 纯粹。然后也可以是一个姓名，juga dipakai dalam artinya itu marga，这个就是纯。那我们来看，在圣经里面用纯的一些词，纯净、纯净 murni，在这里呢就列出在诗篇十二篇第6章，第6节，耶和华的言语是纯净的言语，纯净 murni。然后纯正 saleh tidak bersalah，行为纯正 tidak bercela，jadi tidak bercela lakunya，纯正。然后纯全 murni atau tulus，形式纯全，道理纯全。大家在圣经里面可以查看一下，也许还有其他的，大家也可以嗯在课下可以再继续查看。好，最后呢就是讲一讲两个成语，这个一丝不苟，一丝不苟，不苟的意思呢就是狗，狗的意思呢是随便，不狗呢是不随便，一丝的意思呢是一点儿。Jadi狗itu artinya sembarang, sembarang atau sesukanya gitu. Berarti kalau 一丝不苟 sedikit pun tidak sembarangan. Jadi bisa berarti sungguh-sungguh, cermat atau teliti. 那么我们做人呢，就是做任何事情都要有一丝不苟的态度，一丝不苟. Jadi tidak boleh sembarangan gitu ya, sedikit pun nggak boleh sembarangan. Nah udahlah cincailah gitu ya. Walaupun bukan menuntut untuk maksudnya sempurna gitu ya, tetapi maksudnya harus dalam kemampuan sendiri itu yang maksimal gitu kan ya. 所以呢，就是要有一丝不苟的态度。来完成每一个任务。然后一丝一毫，刚才就是在圣经里面也是有经文，我们刚才看到的经文就是有丝毫
这个一丝一毫，丝毫就是极小或很少。Jadi sekecil sangat kecil atau sangat sedikit gitu ya. Sehal. Jadi 一丝一毫 sedikit pun sedikit jua gitu ya kalau lihat di kamus gitu. Nah, 比如说我们做实验的时候，千万不要有一丝一毫的差错。Jadi kalau kita buat percobaan, usahakan supaya jangan ada sedikit pun kesalahan yang terjadi. Soalnya kan kalau buat buat percobaan, kalau nggak teliti, nggak cermat, ya takutnya kan ada sesuatu yang bisa membuat celaka, gitu ya. 就是这样用的，一丝一毫，一丝不苟。好，今天的内容呢，我就讲到这里。那下面就给大家播放一首诗歌，请大家欣赏。